Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ni kita bukan nak review kereta ni. Apatah lah Amoy kat sini. Sebaliknya hari ni kita nak review sebuah lagi abang kepada Haval Julian, iaitu Haval H6 yang bakal menjadi pesaing kepada Honda CR-V. Kita ada model apa lagi? Kita ada Proton S70 dan sebagainya. So, untuk model ini masih lagi belum dilancarkan secara rasmi di Malaysia. Sebaliknya, model ini akan masuk ke Malaysia pada tahun ini. Tetapi sebelum dilancarkan secara rasmi, kita tengok dulu apa yang ada dekat model ini. So, macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk tekan lonceng. Let's go! Berbanding dengan yang tadi tu lebih kecil, iaitu Haval Julian, ataupun lebih senang nak sebut sebenarnya dia adalah Haval Julian. Julian ni dalam bahasa Chinese dia adalah cinta pandang pertama. Yang itu saiz lebih kecil, di mana yang itu dia bersaing dengan Honda HR-V, Chery Omoda Fly, Proton S50 dan sebagainya. Tetapi sebaliknya yang ini saiz dia lebih besar, di mana dia bersaing dengan Proton S70, dengan Honda CR-V dan sebagainya. So in term of the design sepintas lalu kau akan nampak macam Peugeot pun ada juga. Di mana kalau kau nampak dia punya macam like a diamond. Dia punya kemasan chrome ni, kemasan green ni memang besar gila, di mana dia sambung sekali dengan kemasan-kemasan untuk bahagian tepi ni. Dan of course ada dililitkan dengan lampu, ada lampu DRL dekat bahagian sini dan juga lampu LED sepenuhnya untuk bahagian hadapan. Dan untuk bahagian bawah sama juga, dia cuba mesh untuk bahagian grill atas dengan grill bawah. Dia cuba meshkan, cuma beza yang ni lebih besar, yang ni lebih kecil sikit. Dan of course bawah tu dia ada kemasan chrome sedikit lah. Kan? Nampak macam Peugeot kan? Ada tak? Ada kan? Dan of course untuk dari segi tepi kita nampak untuk Malaysia sebenarnya, as kita tahu, dia cuma ada dimasukkan dengan satu pilihan varian sajalah, iaitu varian yang paling tinggi, iaitu yang ini varian HEV, iaitu varian hybrid juga. Di mana untuk yang ni rim kita nampak kan, yang ni rim menggunakan all black punya rim, yang ni saiz 19 inci, all black 1, 2, 3, 4, 5 spoke kat bahagian sini. Dan of course dia ada macam like a cladding ke bahagian tepi juga. Dan untuk bahagian tepi dia ada kemasan warna gelap juga untuk bahagian sini. Dan untuk bahagian tepi kita nampak ada kamera. So meaning this car ada 360 kamera. Dan untuk bahagian tepi dia ada juga macam side skirt berwarna chrome jugalah. Dan untuk door masih menggunakan door handle. Tetapi sebaliknya untuk kelainan sedikit, dia nampak wow sikit, dia adalah bingkai-bingkai berwarna gelap. Sama juga untuk roof rail berwarna gelap. Okay, so ini adalah untuk bahagian tepi. Dan kalau kita tengokkan saiz dia memang lebih besar lah, lebih kurang macam orang katakan S70 dan sebagainya. Dan selain daripada tu, unik ni kata dah, ni untuk bahagian atas ni, ini adalah lampu brake, lampu ketiga, di mana dia ada dua, nampak macam dua tau, nampak macam reflektor, tapi tak, di atas ada, bawah ada. So kira atas kat sini, bawah ada juga. Dekat sini juga. So bahagian belakang bagi aku agak unik lah, a bit walaupun nampak pelik sikit, tapi okey lah, ada keunikan kat situ. Dan of course, last but not least, yang ini dia ada electric power boot lah. Dan untuk space dia bagi aku agak besar. Ini adalah sebuah SUV 5 seater dan bagi aku belakang memang cukup besar, cuma dalam dia kurang dalam sikit lah. Dan of course bawah ni all the battery bahagian sini. Untuk space kalau nak jadi besar, second row boleh diturunkan macam biasa. Untuk bahagian dalam macam biasalah, walaupun sebuah kereta China, kualiti memang tak ada. So siapa yang kata kereta China tak ada kualiti, kau bukan zaman sekarang, kau bukan zaman dulu ya. Zaman sekarang nampak lebih premium. So of course yang ni memang segmen lebih premium sikit lah. Untuk interior dia memang lebih premium, di mana untuk dalam dia didominasikan dengan satu tone colour saja, ataupun two tone colour lah. Dia berwarna gelap dan juga berwarna cerah untuk bahagian bumbung. Dan untuk bahagian dashboard kita nampak dia macam ada dua tingkat double layer kat sini. Dan of course semua adalah soft soft. Yang ni soft. Yes, semua adalah soft
soft touch dia tak ada hard case, even tak ada hard case sekalipun. Dan untuk bahagian aircon, tengah-tengah dipisahkan antara dua tingkat. Bahagian tengah tu dia dipisahkan untuk bahagian tengah untuk corong bahagian aircon lah. Dan untuk bahagian tengah diapitkan dengan sistem infotainment skrin sentuh 12.3 inci. Untuk bahagian tengah, untuk panel meter juga 10.2 inci. So bagi aku okey lah, cukup besar. Dan kita tak dapat tengok sama ada Apple CarPlay ataupun tidak. Tetapi based on pengalaman kita, untuk model Haval, untuk model GWM, memang akan ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Nah, untuk bahagian sini, walaupun untuk yang ni skrin tertentu, tapi untuk bahagian bawah, all the cover about aircon, kontrol aircon dan sebagainya, semua masih lagi menggunakan butang. Butang ni memang agak besar jugalah bagi aku Tapi okey lah, better. Aku lebih suka butang berbanding daripada jenis yang touch. Untuk bahagian bawah ni, kita nampak dia ada satu wireless charging untuk bahagian sini. Of course, ada dua cup holder kat bahagian sini. Dan untuk gear ni, tool gear ni, dia ada diamond cut sikit nampak sini. Dan of course, untuk seat, untuk bahagian passenger side, dia ada Boss seat juga. Sama seperti X90, X70, X90 sebagainya, dia boleh adjust kat sini juga. So seat all black color dengan ada jahitan kemasan berwarna putih, benang warna putih lah. So untuk bahagian atas is a warna putih, dan of course yang ni ada sunroof yang besar-besar gila. Nah, untuk steering agak besar dan juga a bit simple lah, terlalu simple bagi saya, tapi okey, simple tak ada isu. So all is okay. Untuk steering adalah jenis yang telescopic lah. Dan dari segi speaker, yang ini total ada 8 speaker. Dan of course dari segi kualiti, bagi aku memang tak ada isu. Well, yang ini mungkin bukan Malaysia spec, tetapi kita jangkakan untuk apa yang anda lihat, ini juga antara anda yang boleh dapat selepas Haval Exit diperkenalkan. So dari segi enjin cuma ada satu pilihan saja, iaitu 1.5 liter turbocharged hybrid dengan 243 PS dan juga 530 Newton meter torque, dan di mana kotak gear menggunakan kotak gear DCT 7 kelajuan. Dan persoalan yang lebih penting, berapa pula harga yang patut diletakkan oleh Haval Exit selepas dia jual kat Malaysia? Of course, untuk yang ini dia bersaing dengan Honda CR-V, dia bersaing dengan Mazda CX-5, dia bersaing dengan Proton X70, dia bersaing dengan Nissan X-Trail dan sebagainya. Dan kalau kita ikutkan range yang paling murah, of course Proton X70 plus minus 120,000, dan masuk ke CR-V mungkin 140 ke 150,000, dan kita jangkakan dia adalah berada kedudukan antara Proton X70 dengan pesaing-pesaing lain. So kita anggarkan mungkin model ini akan dijual pada harga 120 ke 130, ataupun mungkin bawah 140,000, yang itu kita tak pasti lagi. Tapi bagi korang, berapakah harga yang patut diletakkan untuk Haval Exit, dan adakah korang akan ambil model ini? Yes, of course, mesti maklum untuk jenama Haval, sebelum ni kita faham dengan situasi, dan of course macam cakap kan, dia comeback balik. Kita ada GWM Oracle, kita ada juga model Haval, dan juga kita ada barisan model Haval yang lain juga. Tapi yang pasti, untuk model ini akan diperkenalkan ataupun akan masuk ke Malaysia at least Q4 pada tahun ini. So, apa-apa pun nyata dekat ruangan komen bawah, kita cuba bincang secara ilmiah. So, macam biasalah, selepas launch kita akan buat sekali lagi dengan kita tahu berapa actual price, dan kalau boleh kita dapat test drive lagi cantik. Okay? So, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk tekan loceng, follow juga social media kami, Facebook, IG, TikTok, Pandu Laju. Kita jumpa lagi. Bye-bye semua. Assalamualaikum.